Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Sofia Amani ingin membentangkan teori kecerdasan pelbagai. Pengenalan teori kecerdasan pelbagai. Howard Gardner telah mengasaskan satu teori yang berkaitan dengan kecerdasan, iaitu teori kepelbagaian. Kecerdasan melalui bukunya Gardner Frame of Mind. Teori ini hasil daripada kajian beliau yang dijalankan terhadap pelbagai lapisan masyarakat. Contohnya kanak-kanak biasa dan kanak-kanak istimewa. Definisi teori kepelbagaian ini dia berdasarkan pemikiran. Contoh macam kemampuan intelektual dia diukur melalui ujian IQ. Ujian IQ ni menekankan tentang logika matematik dan bahasa sahaja. Kecerdasan ini dia merupakan kemampuan yang mampu dimiliki oleh seseorang untuk dia melihat satu masalah atau berbuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Latar belakang tokoh kecerdasan pelbagai ialah Howard Gardner atau lebih dikenali sebagai Howard Gardner. Dilahirkan pada 11 Julai 1943 di Scranton, Pennsylvania. Howard Gardner ni suka membaca dan cintakan muzik. Howard Gardner ni juga seorang pemain piano yang berbakat. Howard Gardner banyak juga menulis buku berkenaan psikologi. Beliau juga dikenali melalui hubungan dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan perkembangan artistik. Seterusnya, teori kecerdasan pelbagai. Teori ini mempunyai 9 kecerdasan. Yang pertama, logika matematik. Yang kedua, spatial ataupun visual ruang. Yang ketiga, linguistik. Yang keempat, kinestetik. Yang kelima, muzik. Yang keenam, interpersonal. Yang ketujuh, intrapersonal. Yang ke-8, naturalis. Yang ke-9, spiritual ataupun existentialism. Okey, seterusnya aplikasi teori kecerdasan pelbagai. Ada 3 peringkat aplikasi teori kecerdasan pelbagai dalam pembelajaran dan pengajaran. Antara peringkat dia ialah peringkat padanan, peringkat percubaan dan peringkat peningkatan. Pada peringkat pertama ialah peringkat padanan. Maksud dia dekat sini guru tu perlu padankan pengajaran dan pembelajaran dengan kecerdasan pelbagai murid. Contohnya kalau majoriti pelajar dalam kelas tu mempunyai kecerdasan kinestetik, guru tu boleh buat aktiviti yang melibatkan pergerakan macam buat uji kaji, senaman dan sebagainya. Pada peringkat kedua pula, peringkat percubaan. Pada peringkat ni, guru tu boleh cuba menggunakan teori kecerdasan pelbagai untuk pengajaran dan pembelajaran seharian. Macam dalam kelas tu, guru tu boleh menghiyar kelas. Contoh murid tu macam minat kepada verbal linguistik, guru tu bolehlah suruh murid tu sediakan beberapa poster penulis terkenal. Guru tu juga boleh menarik minat pelajar tu dengan buat aktiviti kat luar. Dekat situ guru tu boleh faham setiap pelajar tu ada kecerdasan pelbagai masing-masing. Seterusnya peringkat ketiga, peningkatan. Guru perlu mengaitkan teori kecerdasan pelbagai dengan kemahiran berfikir untuk perkembangan murid. Maksud dia melalui peningkatan ni murid tu dapat mengkaji dan mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada dalam situasi yang baru dan berlainan. Kelebihan teori kecerdasan pelbagai. Yang pertama, seorang guru dapat melihat potensi yang ada pada pelajar itu sendiri. Maksud dia dekat sini, kecerdasan pelbagai ni membantu guru untuk melihat potensi pelajar. Jadi guru tu dapat membantu untuk memperkembangkan lagi potensi yang ada pada pelajar. Yang kedua pula, teori kecerdasan pelbagai ni membolehkan guru memberi tunjuk ajar
sepenuhnya tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada pelajar. Pelajar ni dapat mengukuhkan lagi kekuatan mereka dan dapat baiki kelemahan yang ada pada diri mereka. Nombor 3, pelajar dapat memahami potensi yang ada pada mereka. Mereka akan rasa diri mereka ni dihargai sebab kecerdasan yang ada pada diri mereka ni diiktiraf. Lepas tu, yang keempat, memfokuskan lebih banyak kecerdasan dan memberi peluang kepada semua individu untuk menunjukkan kecerdasan yang ada pada diri mereka. Maksudnya semua pelajar ni mendapat layanan yang sama, rata, dan mereka rasa diri mereka ni bernilai dan penting. Seterusnya, kelemahan teori kecerdasan pelbagai. Yang pertama, guru perlu mengenal pasti kecerdasan yang dihadapi oleh pelajarnya. Jadi guru tu perlu melakukan kaji selidik terhadap kemampuan pelajar tu dulu supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nombor 2, cara pembelajaran yang tidak menyeluruh. Contoh, kalau guru tu menggunakan pendekatan secara tradisional seperti linguistik dan logika sahaja, pembelajaran tu tak berkesan sebab pelajar tu rasa bosan sebab pelajar kan terdiri pada tahap kecerdasan dan potensi yang berbeza. Kesimpulan, teori kecerdasan pelbagai ini menekankan dan memperjuangkan keadilan dalam pendidikan agar setiap individu diberi ruang dan peluang untuk berjaya dalam bidang-bidang tertentu.